pun kabel. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusholli ala rasulih karim. Amma ba'. Okey, kadang-kadang ada setengah-setengah pihak orang kata apa? Orang panggil apa? Menaguk di air yang keruh. Peribahasa dia berkurang tu lah, menaguk di air yang keruh. Kan? Kadang-kadang perkara tu tak adalah besar mana. Tapi ada hari ni semua nak jadi blogger. Kan? Semua nak jadi apa? Apa ke apa? Hero. Apa tu? Yang YouTuber. Jadi tulis tajuk pun yang dahsyat-dahsyat. Tajuk dahsyat-dahsyat untuk apa? Untuk menarik perhatian orang membaca. Dan kadang-kadang manusia ni dia tak suka baca habis. Dia tengok tajuk je. Dia tengok tajuk dia, mula dia just bukan-bukan. Jadi mintalah kepada YouTuber, blogger-blogger semua, jangan kita letak tajuk lebih daripada kuah. Lebih sudu daripada kuah. Supaya tidak mendatangkan fitnah, tidak mendatangkan keburukan. Ini perkara hari ini saya lihat banyak sangat berlaku. Kan? Isi kandungnya, orang kata kadang-kadang tak ada apa pun isi kandungnya ke arah kebaikan, ke arah kesejahteraan. Tetapi ramai yang hari ini letak tajuknya dahsyat. Dahsyat sangat tajuk dia. Kadang gerun tengok tajuk. Dan bagi followers ataupun netizen yang malas nak baca sampai habis, dia tengok tajuk je. Dia tengok tajuk dia, tu dia dah, dia scroll. Tengok tajuk dia, scroll. Tengok tajuk je, dia scroll. Terus jadi keyboard warrior dan menjadikan satu fitnah dan mengundangkan dosa-dosa yang tanpa kita sedari. Jadi kepada semua yang nak tarik perhatian, janganlah letak tajuk-tajuk yang melampau-lampau. Kan? Jangan letak tajuk lebih sangat menaguk di air yang keruh. Masya Allah, kita hidup ni bukan kita nak ambil orang tak apa, perhatian orang daripada keburukan. Kita nak ambil perhatian orang yang ini setiap kebaikan. Supaya kita ni dapat fikir yang positif, fikir yang baik. Masuknya pun ke dalam hati kita perkara yang baik, dan akan tersebar juga perkara yang baik. Jadi kadang-kadang tu ceritanya ceritanya untuk kebaikan, tapi tajuk dia dah mengundang kepada sangkaan buruk. Masuk perkara buruk dalam hati, dan tersebar juga perkara yang buruk. Banyak sangat. Jadi janganlah kita acap agla. Jadi YouTuber, jangan kita nak pancing dengan tajuk-tajuk yang ni kadang-kadang wartawan pun sama juga. Letak tajuk bagi gah supaya orang nampak. Tapi ada setengahnya malas nak baca. Dan kadang-kadang dia baca pun dia tak faham. Dia faham tajuk je. Jadi insyaAllah kita berubah. Ini zaman-zaman fitnah. Zaman fitnah Dajjal. Anasir-anasir Dajjal ni dah ada. Jadi janganlah kita bersubahat dengan perkara ni. Nak merosakkan fikir dan hati manusia yang hari ni nakkan kebaikan. Kita nak sebarkan kebaikan, bukan nak sebarkan keburukan. Dan apa yang saya komen dan apa yang saya bagi teguran, tidak ada perkara yang jauh daripada kehidupan saya, dan bukan cerita-cerita kosong, cerita-cerita yang pernah saya alami, pernah saya lalui. Dan apa yang saya kongsikan adalah 100% untuk kebaikan. Untuk kebaikan semua. Nampak tu bom. Dia dah macam kat Palestin dah ni. Dah macam dekat Al-Aqsa dah ni. Dekat sangat dah kita nak pergi ke Al-Aqsa ni. Jadi sama-samalah. Kita muhasabah diri. Jangan kita membabi buta. Dah lah. Kita ni membabi kan. Lepas tu buta pula tu. Allahu Akbar. Maaf bergurau-gurau pagi-pagi ni. Tengah-tengah malam ni. Jadi insyaAllah kita jadikan satu perkara itu semua kepada kebaikan. Kepada kebaikan.
Ini manusia nakkan kebaikan. Semua manusia nakkan kebaikan. Semua manusia nakkan agama. Jadi letakkan perkara tu di hadapan. Bila kita letak di hadapan, ramai yang nak. Ramai yang akan scroll, akan tengok semua. Dan satu lagi, saya minta lah, kalau perkara-perkara yang macam tajuk-tajuk ni, yang melebih-lebih ni, tak payahlah kita share-share sangat. Lebih baik kita share perkongsian daripada ustaz-ustaz. Ini bila saya sharekan yang ada asatizah kongsi-kongsikan majlis ilmu, kongsi-kongsikan perkara-perkara yang baik. Kadang-kadang tak nak juga tolong share. Apa salahnya kita sharekan benda tu? Ada ustaz-ustaz bagi perkongsian, tazkirah ringkas-ringkas, kita share lah. Bukan kita share tu untuk kita nak tunjuk kita ni baik ataupun kita ni, tak. Kita share tu untuk mengingatkan kita. Bila mana kita ada perkara-perkara yang boleh nak cari, nak selesaikan, nak cari macam mana nak cari solusi dia macam mana, boleh kita tengok balik Facebook kita, Instagram kita, apa yang kita pernah share, kata-kata semangat untuk kita, perkongsian daripada para alim ulama, para asatizah, kita tengok balik jadi kita pun nampak perkara tu. Jadi kadang-kadang mendatangkan semangat balik dalam kehidupan kita. InsyaAllah semua ni kita tuju kepada kebaikan. Kita tuju kepada kebaikan. InsyaAllah. Bila saya tengok, kadang-kadang Allah, kita minta benda yang ni, dia pergi corner ke lain pula. Kita corner ke kanan, dia corner ke kiri, ke belok mata-rata. Ya Allah, aku cakap, dahlah manusia ini kurang faham. Sebab kurang korban. Lepas tu bila dia tambahkan perkara ni, dah salah korban, salah faham. Korbankan perasaan, korbankan kemarahan, korbankan nafsu semua. Faham kita pun dah jadi lain. Jadi insyaAllah kita belajar ini. Belajar ini, tak apa. Kita kongsikan banyak perkara baik, bukan untuk orang lain tetapi untuk diri kita. Jangan fikir kita kongsi itu untuk orang lain. Kita tulis apa-apa pun macam saya tulis kat belakang ni. Ni. Allah bagi rahmat, Allah bagi nikmat, Allah bagi rezeki, Allah bagi sedap, Allah maha baik. Semua ni kita tulis ni bukan untuk orang lain tapi untuk diri sendiri. Saya pernah down pada usia 25 tahun, 26 tahun macam tu usia saya masa tu. Memang saya down gila-gila. Adalah masalah dia. Saya down. Jadi bila saya nak ni balik, saya tak boleh jumpa orang. Bila dah down, kita nak jumpa orang, kadang-kadang mood kita tak baik, kita pun akan jadi tak selesa. Orang tengok kita pun tak selesa. Saya berkurung dalam rumah. Masa tu usia saya dalam 25 tahun, 26 tahun dah. Saya berkurung dalam rumah hampir sebulan. Saya tak pergi mana. Tapi dekat dinding rumah tu, saya tulis macam-macam perkataan. Saya tulis, saya tampal kat dinding. Saya tulis, saya tampal kat dinding. Saya tulis, saya tampal kat dinding. Penuh kat dinding rumah tu, tapi perkataan-perkataan yang baik lah. Saya tulis. Saya tulis tu untuk saya nak pulihkan saya punya semangat. Masa tu tak ada lagi Instagram, Facebook, pada saya masa tu tahun 95, 96. Ya ke? Yalah. Lebih kurang masa tu zaman nak gawat dah. Jadi kita tulis kat kertas, tampal, tulis kat kertas, tampal, tapi perkataan-perkataan yang baik. Sebenarnya untuk diri sendiri. Bila baca tu, baca. Saya tulislah, ada yang saya ingat tu, aku manusia yang sangat lemah, aku manusia yang suka berbohong, aku manusia yang macam ni kan. Jadi tulis benda tu, tulis supaya ni, lepas tu tulis aku nak jadi macam ni, aku nak jadi macam ni, aku nak macam ni. Jadi tulis benda-benda tu waktu saya down, mental saya down. Pernah satu kali
saya down gila-gila masa tu. Jadi sama juga dalam kehidupan hari ni, kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada macam-macam. Kita tulis benda yang baik-baik untuk diri kita. Untuk kita tingkatkan semangat kita untuk kepada kebaikan. Ini satu perkara yang ini kita kena belajar. Dan jangan kita letakkan tajuk yang bukan-bukan, tapi isi kandungnya Allah, banyak kebaikan ya. Jadi belajar-belajar. Bila tengok tu kadang-kadang takut tengok. Tengok tajuk takut dah. Kan? Sebab nak tarik followers, nak suruh orang subscribe. Jadi tajuk letak, dahsyatnya. Letaklah tajuk baik-baik. Letak tajuk baik-baik. Kan? Jangan kita cuba meletakkan sangkaan-sangkaan buruk kepada masyarakat. Tajuk tu boleh kot insya-Allah Waalaikumsalam yang memberi salam kan. Okey, apa yang saya nak kongsikan malam ni. Okey, hari ni kita dah 7 Syawal, besok dah masuk 8 Syawal. Jojo One Nation MC. Gegar Verganza pun ada ready. Ready for taklim Jojo Ya. Ini setiap malam kita akan buat taklim akhir bersama dengan kru-kru di Zoe Steamboat. Taklim ini satu perkara yang untuk memulihkan semangat kita. Bila kita baca taklim, kita baca fadilat, macam-macam fadilat. Ada fadilat zikir, fadilat solat, fadilat sedekah, kan? Lagi fadilat Ramadan, macam-macam. Benda-benda ni kita buat untuk nak pulihkan semangat. Bila kita nak pulihkan semangat, inilah cara dia. Jadi insya-Allah. Okey, akhir kata daripada saya sebelum ni, sebelum kita nak buat taklim ni. Alright, jadi kepada semua yang menonton ni, kalau boleh saya berulang kali pesan ni pun untuk diri saya. Jangan kita tinggalkan majlis ilmu di rumah. Jangan kita tinggalkan majlis ilmu di rumah. Saya ulang sekali lagi, jangan kita tinggalkan majlis ilmu di rumah. Rumah-rumah Allah SWT hari ini direhatkan buat seketika. Suasana masjid tak dapat lagi kita rasa seperti mana kita rasa dahulu. Tetapi perkara itu boleh kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Usaha untuk hidupkan taklim wa taklum, bacaan-bacaan hadis, kisah-kisah sirah Nabi SAW dan juga kisah-kisah para sahabat. Kita kongsikan perkara ni dalam keluarga kita. Kita ceritakan pada anak-anak kita, pada ahli keluarga kita, supaya keluarga hidup dalam kehidupan keluarga kita ada perkara-perkara ini yang masuk ke dalam hati mereka. Majlis ilmu kita tak boleh dapat dah dekat masjid hari ni, diberikan cuti. Tetapi di rumah masih boleh lagi kita dapatkan majlis ilmu. Dan majlis ilmu ni juga tak semestinya kita kena jadi ustaz, kita kena jadi orang alim baru boleh kita sampaikan ilmu. Tidak. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikurniakan iman dan Islam ini adalah manusia-manusia yang ada berhak layak untuk kongsikan ilmu-ilmu kebaikan. Jadi insya-Allah hidupkan majlis ilmu di rumah. Hidupkan majlis ilmu di tempat kerja, di tempat perniagaan kita. Insya-Allah semua Boleh saya pesan ni untuk diri saya juga. Jadi kalau boleh kita jangan miss, satu hari pun jangan miss perkara ni. Jadikan dia sebagai satu rutin kewajipan. Sebelum tidur sebaik-baiknya kita habiskan dulu taklim akhir sebelum tidur. Macam dia orang panggil kalau ni cerita apa sebelum ni, baca buku sebelum tidur. Bedtime story. Bedtime story. Nak cakap putih. Bedtime story Yalah, maaflah. Saya ni orang kampung. Duduk mas tinggal dulu. Tak ada pun. Yang ni orang kata apa, cerita sebelum tidur. InsyaAllah semoga dalam tidur kita, dalam tidur anak-anak kita, dapat masuk kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para nabi, kisah pengorbanan dan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi mereka. Sebelum tidur kita buatkan taklim akhir. InsyaAllah InsyaAllah. Boleh? Okey, baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.